Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pagi. Macam biasa tuan-tuan, kita di Forever ni setiap kali presentation, tak kira petang ke malam ke kita tetap pagi. Sebab kita nak ambil semangat pagi tu. Okey. Video ni saya buat untuk saya berkongsikan sedikit maklumat berkenaan dengan sebelum kita memulakan perniagaan FPO ni ataupun Forever ni, kita kena ada buat satu persiapan. Okey. Jadi yang ini sebenarnya untuk kawan-kawan kita yang baru join di bawah saya, di bawah tim saya. Jadi saya terpanggil lah untuk membuatkan video ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan, perempuan semua sekalian di luar sana tu, untuk yalah tuan-tuan macam saya juga kan, kita masuk Forever ni untuk berniaga untuk menjana pendapatan. Jadi kita nak masuk Forever ni untuk berniaga dan menjana pendapatan ni, kita kalau boleh, bukan kalau boleh, sememang-memangnya kita kena set betul-betul supaya memang kita dapat, maknanya kita jadilah, sampai jadilah kita buat maknanya. Sebab apa, kita tengok ramai di Forever ni, yang baru, yang lama, yang berhenti sekejap sambung balik pun ada. Alhamdulillah, nampaknya kita dapat tengok diorang punya pencapaian menjadi, dan pencapaian mereka tu sebenarnya bermula dengan yang apa yang saya nak terangkan ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita mulakan dalam perniagaan Forever ni, sebenarnya pertama sekali kita kena buat satu persiapan. Okey, persiapan daripada segi untuk memulakan suatu benda yang kita mungkin sebelum ni tak pernah buat pun. Kita sebelum ni tak pernah niaga pun, kita bekerja macam biasa, semua kita dulu pernah bekerja. Jadi sekarang ni kita nak buat satu yang different. Bila kita nak buat satu yang different ni, pertama sekali tuan-tuan, apa yang kita perlu ubah ialah kita punya mindset. Okey, mindset kita kena ubah. Kalau kita nak memasuki satu-satu perkara yang tidak pernah kita masuki atau tak pernah kita buat, dalam lebih-lebih lagi dalam dunia perniagaan ni, pertama sekali kita kena ada mindset yang betul, iaitu kita kena ada mindset sebagai seorang usahawan. Okey, nak tak nak tuan-tuan, kita ni memang seorang usahawan sekarang. Sebab Forever ni satu syarikat yang besar, yang kita pun macam saya terang sebelum ni, kita ada di 172 buah negara dan telah beroperasi selama 43 tahun tahun depan. Jadi memang satu syarikat yang besar, international lah. Jadi kita kalau nak, kita dah ada satu, maknanya kita punya rakan kongsi lah kalau kita panggil kan, kita punya joint venture ni dengan satu syarikat yang besar, international company. Jadi kita pun kena ada satu mindset bahawasanya kita sekarang satu usahawan yang kalau boleh kita sebut dekat sini sebagai profesional lah. Ini mindset yang kita kena ada dulu. Okay? Kita kena ada satu mindset bahawasanya kita sekarang ni seorang usahawan. Usahawan ni beza. Kalau sebelum ni mungkin kita punya mindset sebagai seorang pekerja. Saya pernah bekerja, tuan-tuan semua pernah bekerja, jadi kita semua pernah mengalami dunia pekerjaan. Jadi bekerja ni tuan-tuan, ialah kita biasanya kalau kerja ni, kita tunggu arahan lah kan. Bos kata, Sulaiman, okey, hari ni sekian. Jadi kita pun tunggu arahan. Kalau benda tu memang dah jadi rutin kita, mungkin kita buat. Tapi itu pun kadang-kadang kita dapat arahan-arahan yang baru. Itu pekerja. Jadi kita dekat Forever ni, kita sebenarnya dua-dua sekali. Kita lah pekerja, kita lah usahawan. Jadi kita macam seolah-olah kena mainkan dua peranan. Sebagai satu ketika kita sebagai seorang usahawan, dan pada masa yang sama juga kita bekerja. Contoh, kalau kita bekerja tuan-tuan, kita tunggu arahan. Jadi kalau bos kita tak bagi arahan,
Maknanya diri kita sendiri, kadang-kadang kita kena kerah diri kita sendiri. Misalnya kita cakap, okey, hari ni kau kena dapatkan 10 orang new customer, ataupun hari ni you kena share produk dengan 10 orang, ataupun hari ni you kena jumpa satu orang untuk ceritakan berkenaan opportunity bisnes ni. Macam tu. Itu arahan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sekarang seorang pekerja yang baik, kita teruskan jadi seorang pekerja yang baik. Pada masa yang sama, kita juga kena menjadi seorang bos yang baik. Itu kita kena gabungkan sekali dalam diri kita, supaya kita ada satu mindset yang betul. Kita sekarang seorang usahawan, kita bukan lagi seorang pekerja. Jadi kita kena lakukan tindakan sebagai seorang usahawan. Jadi kita kena ada mindset seorang usahawan. Nombor satu. Okey, saya harap tuan-tuan faham apa saya maksudkan. Sebab apa, bila kita nak berniaga ni, faham je lah. Kalau kita tak ada orang yang kerah kita kadang-kadang, siapa lagi nak kerah kita, tuan-tuan? Sebab bisnes ni adalah bisnes kita sendiri. Jadi kita sendirilah yang kena kerah kita untuk bergerak, kan? Jadi macam tu. Okey, nombor satu, mindset. Kita kena wujudkan satu mindset bahawa kita ni seorang usahawan. Nombor dua, kita kena build up certain skills. Kita kena build up certain skill. Macam kita faham dalam kita punya bisnes ni, kita punya leader cakap kita buat 3S, service, selling. Mungkin macam tuan-tuan belum lagi buat sponsoring lah. Saya harap cepat-cepat pergi ke 35% tu VIP, dan boleh kembangkan perniagaan. Dan ketiga servicing. Servicing. Jadi kita ada selling, kita ada sponsoring, kita ada servicing. Jadi ini 3 skills kita kena build up untuk kita bergerak maju dalam perniagaan ni. Kalau kita tak ambil indah tentang macam mana nak menjual, macam mana nak sponsoring, mungkin sekarang ni belum, tapi akan datang pasti tuan-tuan akan buat sponsoring. Because tuan-tuan pun maknanya kita masuk forever ni memang kita nak niaga. Jadi kita kena go to the next level. Jadi servicing, jadi skill ni mesti. Jadi kalau daripada macam mana nak dapatkan skill selling ni, kita tiap minggu memang ada kita buat kelas, product class dengan business class. Macam mana nak mengendalikan perniagaan forever. Macam mana tu dekat sponsoring ni lah, kita bagi tahu macam mana, apa syarikat kita, apa kita punya 3 konsep tu, tiada orang tengah dan sebagainya tu semua tu, kan. Jadi itu benda-benda yang kita kena tahu macam mana kita nak ceritakan kepada kita punya rakan kongsi nanti bila tuan-tuan dah sampai 35%. Servicing ni macam biasalah tuan-tuan, sebelum ni pun saya pernah terangkan, kita bila ada pelanggan tu, kita servis dia bagus-bagus. 3 hari lepas kita beli, mungkin kita tanya dia, "Okay kak, macam mana kak? Dah makan aloe vera gel tu, dah minum dah?" Jadi kita follow up macam tu. Jadi kita tahu dia dah minum ke belum, kalau dia minum macam mana. Kita pastikan dia ikut jadual. Tak secara langsung kita macam seolah-olah ambil berat pasal kesihatan dia. Memang kita kena ambil berat pun. Sebenarnya memang kita punya intention macam tu. Because this is servicing. This is something kita bagi extra to customer. Kadang-kadang customer ni dia beli barang kita bukan sebabkan dia nakkan sangat barang tu, walaupun dia nakkan sangat, tapi lebih-lebih lagi kalau kita ada bagi satu servicing yang bagus, kan, insya-Allah dia akan melekat dengan kita. Dia akan jadi kita punya long term business customer. Mungkin lepas tu dia boleh jadi kita punya ahli. Mana tahu pula dengan kita punya servicing yang berterusan tu, dia nak meniaga pula. Ramai di forever ni tuan-tuan, mula-mula beli barang, lepas tu tiba-tiba termeniaga. Macam mana tu? Jadi begitu. Okey, dan nombor last sekali ialah strategi. Strategi. So strategi 3 perkara ni. Mindset kena betul, skill kita kena bina, kita kena belajar, kita kena mahirkan. Lepas tu strategi ni kita kena ikut apa yang leader kita bagi tahu. Contoh 3S, ataupun kita listkan 100 nama ataupun 50 nama. Itu kita kena betul-betul tulis
Sebab sebelum ni kalau kita tak pernah buat, mungkin sebab itu kita tak bergerak ke mana-mana. Kadang-kadang benda yang kita tulis ni, satu ialah kebaikannya kita boleh follow up dan kita nampak kita punya progress. Jadi setelah kita dah ada mindset yang betul, kita juga seorang bos dan kita seorang pekerja. Jadi sebagai seorang bos, kita review balik kerja kita. Apa man, kau hari ni tak buat apa-apa pun. Jadi macam tu. So bila ada record, siapa-siapa yang kita kontak, walaupun satu hari tu tuan-tuan hanya bercakap ataupun berjumpa dengan satu orang pun tak apa, recordkan. Begitu juga. Tapi macam kalau berjumpa tu mungkin satu orang at least kan satu hari. Tapi kalau sharing untuk selling tu mungkin 10 orang satu hari. Different person. The same person boleh dengan produk yang sama, macam kita review, kita ulang balik kita punya iklan tu, ataupun kita bagi produk yang baru. Sebab kita ada 200 produk tuan-tuan di Forever ni. Jadi saya stop sini dulu, nanti saya sambung balik sebab saya nak pendek-pendekkan je saya punya video ni.